ke-46 pada perbincangan yang ke-25 bertajuk Jihad Terbesar adalah melawan hawa nafsu. Kita baca terlebih dahulu ayat yang terkandung di sini. Ayatnya ringkas sahaja ya, surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami. Keredaan kami di sini maksudnya keredaan Allah ya. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Terus kita pergi kepada perenggan yang pertama di situ. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan petunjuk darinya dengan jihad. Seolah-olah dia hendak mengkabarkan bahawa orang yang sempurna petunjuknya adalah orang yang paling banyak berjihad. Dalam ayat ini tadi Allah kata, dalam surah Al-Ankabut ya, tadi pada ayat yang ke-69 Allah kata orang yang mereka ini betul-betul berjihad di jalan Allah untuk mencari keredaan Allah. Allah kata kami akan berikan kepada mereka ini dengan petunjuk. Jadi di sini pada perenggan kita yang pertama dia kupas sedikit ya ayat yang di atas tersebut. Dikatakan bahawa Allah nak kaitkan kita ni kalau nak dapatkan pertolongan dalam kehidupan kita. Kita nak dapatkan jalan keluar, kita nak dapatkan solution. Kita ada banyak isu dalam hidup, ada banyak masalah, kita ada banyak perkara yang merunsingkan, yang merisaukan hati kita ini. Antara puncaknya perkara ataupun hal yang perlu kita perhatikan bagaimana jihad kita. Okey, di sini bagaimana jihad kita? Kerana apa? Syarat untuk mendapatkan jalan keluar. Antara, saya kata, bukan nak kata itu adalah satu-satunya, tapi kita nak kata di sini antara cara kita ni nak dapatkan jalan keluar. Antara cara untuk kita dapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita sentiasa menjaga jihad kita. Jadi di sini perenggan yang pertama menjelaskan hal yang sedemikian. Itu juga yang Nabi SAW tanya kepada Muaz ibn Jabal. Ada pada satu hari Muaz ibn Jabal dia pernah datang jumpa dengan Nabi SAW. Muaz tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang mana dengan jalan itu akan menyebabkan aku menjadi orang yang dekat dengan syurga Allah dan jauh dari neraka Allah. Ini Muaz ibn Jabal tanya gitu pada Nabi. Jadi Nabi SAW beri dengan jawapan begitu simple. Nabi kata apa? Kita ni sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita nak dapatkan satu jalan, ni kita panggil sebagai subul. Jalan yang mana boleh dekatkan kita kepada syurga Allah. Jalan yang boleh buat kita jauh dari neraka Allah. Satu, Nabi kata, anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan satu apa pun. Maknanya jangan buat perkara-perkara yang syirik. Itu pertama, jaga akidah. Jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pertama sekali kita nak masuk syurga, Nabi tak kata awak jaga solat awak baik-baik. Nabi tak kata gitu. Baca Al-Quran banyak-banyak. Solat tahajud hari-hari. Nabi tak kata gitu. Tapi pertama sekali kita nak masuk syurga, la ilaha illallah, tauhid kita kepada Allah bagaimana? Pengakuan kita ni adakah ia ikhlas, adakah ia sebenar-benarnya? Baru Nabi masuk pada poin yang berikutnya. Nabi kata apa kepada Muaz bin Jabal? Nabi kata kepada dia, wa tuqimus salah. Baru yang kedua, engkau dirikan solat. Yang ketiga Nabi kata, wa tu'tiyaz zakah. Engkau menunaikan zakat. Yang keempat,
puasa di bulan Ramadan, wa tasumu Ramadan, dan yang terakhir wa tahujjul bait. Dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ini kita kata gabungan antara rukun iman dan rukun Islam kita. Digabungkan menjadi perkara yang boleh menyebabkan seseorang dia masuk ke dalam syurga Allah dan jauh dari neraka Allah. Okay, saya ulang kembali, mungkin ada yang terlepas ni. Pertama, beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Kedua, mendirikan solat. Ketiga, apa ketiga? Apa dia? Menunaikan zakat. Keempat, puasa di bulan Ramadan. 5, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Tapi yang saya nak kata tentang poin ini, setelah Nabi SAW beritahu kepada Muaz ibn Jabal berkenaan dengan perkara-perkara tadi, Nabi tanya kembali kepada Muaz, bukankah ataupun pernahkah aku kabarkan kepada kamu apakah yang menjadi poin ataupun urusan yang utama dalam agama, tiangnya dan kemuncaknya. Kita tadi dah ada perkara-perkara tadi kan, tapi Nabi tanya balik kepada Muaz. 5 perkara itu dia tak boleh kita just tahu macam gitu sahaja, tapi dia ada perkara yang utama dalam urusan agama ini, ada tiang dia dan juga ada kemuncaknya. Okay, kalau kita nak letakkan satu gambaran dia begini. Dalam urusan agama, saya mula daripada bawah ya. Tadi yang kita sebutkan poinnya tadi, itu semua berkenaan dengan urusan agama. Solat kita, puasa, bayar zakat, pergi haji, ini semua urusan agama kita. Kan? Akidah juga urusan agama. Tapi dia ada, kita panggil sebagai hal yang menguatkan dia. Okay, hal yang menguatkan dia dalam urusan agama yang Nabi panggil sebagai ru'usul amr. Ataupun, macam mana saya nak terjemah dalam bahasa Melayu? Perkara yang paling penting dalam agama ini. Jadi bila Nabi tanya kepada Muaz, Nabi kata kepada dia, perkara yang paling utama ini, bila dia tanya kepada Muaz, Muaz kata, apa dia wahai Rasulullah? Beritahu kepada saya. Jadi saya tahu urusan agama itu bagaimana. Yang paling penting dalam agama kita ini. Jadi Nabi kata apa? Urusan agama kita ini adalah pertama sekali, kita perlu jaga keislaman kita. Al-Islam. Ini pertama. Sebab apa? Ramai orang, mereka ini boleh percaya bahawa Allah itu ada, kan? Boleh beramal ibadah dan sebagainya. Tapi kita lihat, mungkin keislamannya tak berapa mantap. Keislamannya goyah. Sebab itu ni menjadi main point dia untuk menjaga semua urusan tadi. Dan bila kita ni dah menjaga keislaman kita, itu bukan satu-satunya perkara yang perlu kita tetapkan dalam hati. Tapi dia ada tiang untuk dikuatkan lagi. Sebab tu Nabi tanya apa tadi kepada Muaz, dalam urusan agama ni ada tiang. Nabi beritahu kepada Muaz ibn Jabal, tiangnya ialah salat. Okey, kita ada tiang dalam urusan agama ni. Mana kita nak tegakkan Islam ni, antara bukti kita ni seorang Muslim, Islam, ya, yang mengaku diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tiang yang utama perlu kita jaga ialah solat kita. Solat jangan buat main. Ia adalah urusan pertama juga yang akan Allah Subhanahu Wa Taala tanya ketika kita berada di akhirat kelak. Allah tak tanya kumpul harta berapa. Allah tak tanya baju berapa kat dalam wardrobe. Tak ada. Allah tak tanya semua tu. Tapi Allah akan tanya, solat macam mana? Ini perkara pertama yang akan Allah Subhanahu Wa Taala hisap. Sebab tu dia menjadi tiang dalam urusan agama kita. Tapi jangan lupa, selain daripada Islam,
solat kita ada kemuncaknya. Yang Nabi kata sebagai kemuncak kepada semua ini. Nabi beritahu kepada Muaz, ia adalah jihad. Okey? Sekarang kita sebagai seorang muslimah, alhamdulillah, kita ada keimanan yang mantap dalam diri, insya-Allah ya. Semuanya di sini ada yang tak mantap lagi imannya? Angkat tangan siapa iman tak mantap? Tak berani ya nak angkat tangan? Sama-samalah ya. Kita iman ni dia naik dan turun. Jangan lupa ya. Kadang-kadang iman kita berada di atas, kadang-kadang iman kita biasa-biasa je, kadang-kadang iman kita berada kat bawah sekali. Bila kat bawah sekali? Masa dia PMS. Nak datang bulan. Kalau yang dah pencen tak adalah nak PMS, saya tak tahulah kan. Tapi kalau yang belum pencen ni, aduh hai. Keimanan dia tu rasa nak mengamuk, nak marah. Ni ya. Kalau yang ketawa tu fahamlah ya. Rasa nak mengamuk, nak marah, orang tanya sikit nak lempar cawan. Macam tu. Keimanannya turun. Tapi maknanya di sini kita boleh naikkan keimanan itu. Tak bermakna kalau iman turun dah tak boleh naik lagi, bukan begitu. Jadi akidah kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita ialah bila iman itu menurun, ia boleh naik. Dia boleh naik, tak ada masalah di situ. Yang penting jangan biarkan dia terus menurun. Menurun, macam lain je perkataan tu. Ya menurun ni, okey, macam lain je perkataan tu. Sebab itu di sini Nabi kata apa? Kemuncak kepada keimanan kita, keislaman kita kan. Selain daripada kita menjadi seorang yang salat, jihad. Cuba lihat pada perenggan yang berikutnya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pada perenggan yang berikutnya dijelaskan kepada kita begini. Dia kata, dalam hal ini, jihad yang wajib dilakukan terlebih dahulu adalah jihad melawan diri sendiri. Kita tak bincang tentang jihad orang pergi perang. Okey, kita tak bincang tentang itu. Itu semua kita tahulah. So, bagi saya perbincangan ini konteksnya lebih kepada kita ni nak lawan diri kita sendiri ni. Ni namanya jihad juga. So bila kita cakap tentang jihad ni yang menjadi kemuncak kepada Islam, solat kita ni, dia bukan semata-mata kita keluar pergi berperang. Jadi dalam agama kita bila kita kata jihad, dia ada satu maksud yang lebih luas daripada itu. Iaitu kita melawan diri sendiri. Dan di sini disebutkan lagi satu ya, jihad melawan hawa nafsu. Okay, kita ada poin yang kedua, lalu kita ada jihad melawan syaitan. Dan yang keempat, jihad melawan kecintaan terhadap dunia. Demikianlah keempat jihad menurut prioritinya. Okey, so sekarang kita ada 4 tadi. Satu apa tadi? Okey, lawan diri sendiri. Dua, hawa nafsu. Ada 4 jihad yang disenaraikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini. Yang disebut sebagai jihad yang paling utama. Itu juga yang disebutkan oleh Nabi SAW. Okay? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Afdalul jihadi ayyujahadar rajul nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama dalam kehidupan kita ini sebagai hamba Allah, Nabi sebut, satu ialah bila kita berjihad melawan diri kita dan juga jihad melawan hawa nafsu kita. Inilah juga yang dimaksudkan dalam ayat surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-69. Okey, jangan lupa ayat kita yang menjadi main discussion tadi kan.
Surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-69. Dalam ayat ini, poin utamanya Allah sebutkan orang yang berjihad itu tadi ialah mereka berjihad melawan hawa nafsunya. Sebab itu juga yang diletakkan pentafsirannya di kalangan para ulama. Antaranya kita lihat Imam Ar-Razi dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, dia kata bahawa laisal jihad, man jahadal bitta'ah hadahu subulal jannah. Maksud daripada surah Al-Ankabut ayat yang ke-69 ini, orang yang berjihad di atas jalan ketaatan, Allah akan berikan kepada dia dengan petunjuk jalan-jalan menuju syurga. Okey, saya datangkan satu pentafsiran daripada Imam Ar-Razi. Kitab tafsir namanya At-Tafsir Al-Kabir. Imam Ar-Razi berpendapat untuk ayat yang ke-69 dalam surah Al-Ankabut. Dia kata apa tadi? Siapa Okey, dia kata dalam ayat ini Allah nak tegaskan berjihad ni maksudnya lah kita ni sungguh-sungguh. Okey, kita sungguh-sungguh buat sesuatu amal ketaatan. Jadi sepanjang perbincangan ini saya minta letakkan pada pemikiran kita, maksud jihad ialah kita bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan di atas jalan Allah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Jadi dia kata orang yang mana mereka ini dia sungguh-sungguh melakukan ketaatan. Contoh kita solatnya sungguh-sungguh, kan? Kita puasa sungguh-sungguh. Adakah orang puasa main-main? Ada jugalah ya. Puasa yok-yok. Ada jugalah. Ada. Okey, buat apa-apa sajalah amal ibadahnya dilakukan dengan keadaan yang bersungguh-sungguh. Orang yang begini barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia dengan jalan. Allah tunjukkan kepada dia dengan jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Ankabut ayat yang ke-69 bermaksud sedemikian. Dan saya juga suka untuk memetik pendapat daripada Imam Al-Qurtubi. Okay, selain daripada pendapat Imam Ar-Razi, kita ada pendapat Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau ada memetik pendapat daripada Abu Salman Ad-Darani. Ad-Darani di dalam pentafsiran ini, dia juga memberikan satu perspektif yang berbeza tentang surah Al-Ankabut ayat yang ke-69 tu tadi. Yang mana bagi saya ia bertepatan dengan apa yang juga dikeluarkan oleh Imam Ar-Razi di sini. Kerana apa dia kata apa? Laisal jihad fil ayah qitalul kuffar. Maknanya dia kata bukanlah maksud daripada ayat ini ialah kita memerangi orang yang nak memerangi kita. Orang kufar yang nak memerangi kita. Bukan itu maksud dia. Tetapi dia kata bal huwa nasruddin. Tetapi bila kita nak faham maksud jihad inilah bagaimana kita ni sebagai seorang Muslim menjadi orang yang menolong agama. Apa maksud menolong agama di sini? Beliau jelaskan lagi. Okay, dia kata begini. Orang yang nak tolong agama
ialah apabila dia menolak perkara-perkara yang batil. Kita nampak ada benda yang syirik, kita tolak. Ini contoh. Kan kita nampak ada orang buat hal-hal kemungkaran, kita tak suka. Ini dinamakan sebagai jihad juga. Okey. Kemudian dia kata yang membasmi kezaliman. Ini juga dimaksudkan dengan jihad. Jadi kalau kita nampak ada perkara-perkara yang zalim, mungkin di kalangan ahli keluarga kita, ada kakak menzalimi adiknya, kan ada adik pula yang menzalimi ibu ayahnya. Kita sebagai ahli keluarga dalam adik-beradik ini, kita nasihatkan. Jangan kita buat tengok aje. Biarlah ya. Dah bahagian dia. Kadang-kadang kita macam itu dalam keluarga. Dah nak buat macam mana, cakap pun tak guna. Tapi kita kena usaha. Kan? Sebab apa? Saya nak kata gini, yang adik kita pijak maruahnya adalah mak kita. Contoh saya kata, itu adalah kezaliman. Kita tak boleh duduk diam tengok saja adik kita buat begitu pada mak kita. Kalau kita duduk diam saja, bermakna di mana letaknya jihad kita untuk melawan hal yang zalim itu tadi. Sebagai seorang muslimah yang tadi kita kata dia punya segala urusan dalam hidup kita ni adalah Islam. Kita ni jadi orang yang salat. Sekarang kita nak tegakkan kedua-duanya ialah dengan kemuncaknya itu berjihad. Kita tak kata, sekarang dah tak lagi perang. Memang betul kita tak lagi pergi perang. Tapi keadaan sekarang kita di sini ialah, ataupun dalam kehidupan kita, bila kita nampak hal-hal yang zalim berlaku di hadapan mata kita, apa tindakan kita? Adakah sekadar tengok, tak apa. Kita jangan banyak benda tak apa dalam hidup ni. Kadang-kadang kerana tak apa-apa itulah yang buat jadi apa-apa. Boleh faham? Tinggi betul ayat ya. Berbelit-belit apa dia berbual ni. Okay. Kadang-kadang yang tak ada apa-apa kan. Tak apa. Nanti di kemudian hari apa-apanya banyak. Sebelum apa-apanya banyak itulah kita basmi perkara tersebut. Dan di sini Ad-Darani selain itu dia juga kata begini. Wa uzmatul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa minhu mujahadatun nufus fi ta'atillah. Ini cantik. Dia tutup pendapat dia. Dia kata gini. Jihad tadi, kita tak kata dia hanya semata-mata kita ni menolak kebatilan, kita membasmi kezaliman, ataupun membantras kezaliman itu tadi, ataupun kita nak kata menolak hal-hal yang kita nampak di hadapan mata tadi yang berkenaan dengan zalim tadi saya sebutkan yang contohnya. Tapi dia kata antara yang terbesar juga berkenaan dengan jihad ini ialah bila kita menyuruh orang lain buat perkara yang baik dan mencegah orang lain dari melakukan perkara yang mungkar, itu perkara yang tidak baik. Dan dia kata di antaranya ialah bila kita ini mujahadah, kita melawan nafsu kita. Kita melawan diri kita sendiri ketika kita nak berada di atas jalan ketaatan. Wa huwal jihadul akbar. Ini pendapat dia. Dia kata itulah jihad yang paling besar. Ini bertepatan dengan tajuk kita pada pagi ini. Jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Bermakna topik ini dikeluarkan bukan hanya semata-mata berdasarkan kepada pendapat Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, tetapi ia berdasarkan kepada pendapat di kalangan para ulama yang mana ada dasarnya. Dasarnya tadi saya baca hadis riwayat Abu Nuaim yang mana sanadnya adalah sahih. Sekali lagi saya ulang hadis itu. Nabi kata apa? Seutama-utama jihad ataupun jihad yang paling utama dalam hidup kita ini, kita sebagai seorang hamba Allah, ialah jihad melawan diri kita dan nafsu kita. Itu paling utama. Bertepatan dengan apa yang terkandung pada surah Al-Ankabut ayat yang ke-69 itu tadi. Persoalannya sekarang, hawa nafsu ni macam mana? Hawa nafsu tu macam mana? Ini soalan, sila jawab. Hawa nafsu tu macam mana? Siapa ada jawapan? Ada siapa nak berikan jawapan?
Tak ada. Cepat-cepat giling kepala. Sebelum ditanya lebih baik giling kepala. Kalau tak nanti kena pergi depan dengan tanya dia depan. Lagi susah tak boleh lari. Ya. Yang duduk-duduk cantik duduk. Sekarang kita kata oh kena lawan nafsu, lawan nafsu. Nafsu tu apa kan? Tak pernah terfikir ke nafsu tu apa nak kena lawan ni? Kita nak fight kan sekarang. Kalau kita tak kenal siapa kita nak fight, macam mana kita nak fight? Sekarang daripada awal tadi kita ni mesti bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita. Tapi hawa nafsu tu macam mana Kak Som ada jawapan? Tak bagi contoh. Macam mana? Nafsu kita boleh mendorong kepada perkara kebaikan atau keburukan. Okey. Boleh elaborate lagi. Sudah. Dah sudah. Nak bagi jawapan selain elaborate pula. Aduh. Ada talian hayat? Ada siapa-siapa nak bantu untuk ni? Kak Nisa ada? Boleh tolong Kak Som? Okey, saya tak nafikan tadi. Saya tak nafikan jawapan Kak Som. Kita ni ada hawa nafsu. Hawa nafsu kita tak semuanya jahat. Okey, hawa nafsu kita tak semua jahat. Kita ada hawa nafsu kita yang baik dan buruk. Tapi sekarang, kenapa kita kena lawan hawa nafsu tu? Kalau dia hawa nafsu yang baik, nak kena lawan juga. Macam mana? Makan tu nafsu ke bukan? Nafsu. Baik ke buruk? Baik, baik. Tak mungkin kita kata. Terus, yang saya lucunya apa semua jawab baik. Tak ada orang nak fikir dah bila tanyakan tadi. Makan tu nafsu baik ke buruk? Baik. Semua jawab confident. Jawab kuat betul. Baik. Tak ada kata, buruk. Tak ada nak cakap gitu ya. Betul lah. Makan tu nafsu yang baik. Kalau kita tak ada nafsu makan macam mana? Maknanya sakit kan? Betul tak? Kurus kering, tinggal tulang, macam mana tak ada nafsu makan ya? Betul tak? Kita kata, nafsu makan dia hilang. Selera dia hilang. Maknanya boleh bawa kepada kemudaratan. Tapi itu nafsu. Betul tak? Itu nafsu kita kata. Kehendak, keinginan tu tak ada. Namun macam tadilah, semua kata baik. Kalau tak ada susah juga. Betul tak? Nafsu nak berkahwin, baik. Baik jangan cakap tak baik Tak ada nafsu nak nikah tu masalah juga tu. Dia mesti ada. Okey, jodoh tu belakang kira lah. Ada tak ada tu belakang kira. Tapi keinginan untuk mendirikan rumah tangga tu mesti ada. Itu maknanya nafsunya baik. Keinginan yang baik. Sebab apa itu sunnah Nabi SAW. Dalam diri kita ni kita ada banyak kecenderungan. Di kalangan para ulama ketika mereka membahaskan maksud hawa nafsu, mereka memberikan satu definisi. Saya nak ambil sebuah definisi yang lebih umum, yang mana mengatakan ia adalah kecenderungan. Kecenderungan ni maknanya apa yang kita lebih dekat, yang kita suka. Kecenderungan yang ada pada hati kita, yang mana kadang-kadang kecenderungan tersebut buat kita melanggar perintah Allah. Boleh dapat? Boleh? Sila ulang. Sebab anggut tadi kepalanya. Sila ulang. Saya ulang kembali. Okay? Kecenderungan hati kita. Kecenderungan hati yang mana kadang-kadang ianya menyebabkan kita melanggar perintah Allah. Kecenderungan hati yang mana kadang-kadang menyebabkan kita melanggar perintah Allah. Ini makna hawa nafsu. Dalam hati kita ni, kita ada banyak keinginan. Kan? Kita ada banyak keinginan, kecenderungan. Macam tadi saya kata, ada kecenderungan yang baik, ada kecenderungan yang buruk. Kalaupun kecenderungan itu adalah kecenderungan yang baik, tapi kalau dah namanya hawa nafsu, dia boleh bawa kita melanggar kepada perintah Allah. Macam tadi, kita kata makan tu hawa nafsu yang baik. Tapi kalau kita tak kawal, dia jadi baik ke tidak? Jadi tak baik. Kita boleh melanggar perintah Allah. Macam mana buat makan ni melanggar perintah Allah?
Mbak Zair. Makan ikut kehendak hati. Makan. Selagi boleh makan, makan. Macam tu kan. Kat mana hari tu? Semalam saya bagi contoh. Saya kata kita contoh orang perempuan bulan puasa kan. Selagi meja tak penuh, selagi itulah. Kan tak sedap lah kalau meja ni tak penuh ya bulan puasa ya. Dia kalau boleh pada hujung ke hujung mesti penuh. Ni bulan Ramadan. Kan kita ikut nafsu kita tapi boleh habis. Boleh bawa ke sahur? Boleh tapi habis tak? Tak habis juga. Jadi jangan guna alasan tak apa nanti sahur boleh makan. Tak payah ya Allah. Ini semua alasan-alasan klise orang kata. Alasan-alasan untuk menyedapkan jiwa dan raga kan. Dia tak ni. Kita kalau beli makanan banyak-banyak pun kita kata nanti sahur boleh makan Tapi takkan habisnya untuk sahur tu. Kena bawa esoknya untuk ni. Tak, kita satu hari satu menu. Hari ni kalau dah masak kuih tiaw latna, esok tak boleh kuih tiaw latna lagi. Takkan nak makan lagi kan? Esok mestilah kuih tiaw lain pula. 30 hari ada 30 jenis kuih tiaw. Bulan Ramadan macam tu kan? Dia tak boleh hari-hari menu sama. Kalau tak mengamuk, orang dalam rumah, kita pun mengamuk juga. Jiwa kita, hawa nafsu kita mengamuk. Hawa nafsu kita tak boleh terima. Semalam dah makan ni, takkan nak makan ni lagi. Tak mesti beli lah. Dia macam tu. Kecoh. Dia tak boleh. Dia mesti lauk lain-lain macam gitu. Kan? Jadi ini keinginan kita. Kita ada hawa nafsu, kecenderungan, keinginan. Yang mana asalnya hawa nafsu ini dia baik. Ada yang baik. Tetapi kalau kita tak kawal, dia boleh bawa kepada kemudaratan. Sebab itu ia memerlukan kepada jihad. Kesungguhan kita melawan dia. Kalau kita tak lawan hawa nafsu kita, kita akan kalah. Kita akan ikut. Sebab itu ya, kalau saya nak ambil lagi, satu lagi pendapat. Okay, pendapat yang mana dia sebut tentang kecenderungan jiwa ini. Dikatakan bahawa kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas. Dijelaskan bahawa asalnya kecenderungan tersebut ia baik. Tapi kerana kita tak dapat untuk menahan kecenderungan tersebut menyebabkan kita keluar daripada batasan syariat. Okey, saya bagi satu contoh lagi. Ya, muslimah, kita lihat gini. Kalau ada orang, dia ni, okey, jangan marah saya sebut. Dia ganggu suami kita, apa rasanya? Itu nafsu. Dia ketawa. Kalau ada wanita lain yang ganggu suami kita, pertama sekali kan dalam hati kita mesti kita marah. Ke tak apalah ganggulah. Ke macam tu? Masya Allah, tabarakallah, salehahnya. Ahli syurga confirm. Kita pertama sekali, kita mesti rasa marah. Kan kita marah, kita tak boleh terima, kenapa jadi gini. Perasaan. Ini nafsu. Dia normal, saya kata. Kita rasa marah tu normal. Kita kata, jangan marah. Saya tak boleh kata gitu. Takkan nak kata, jangan marah, kau kena sabar je, sabar. Orang ambil suami kau, ambil lah, tak apa, sabar. Kita tak kata gitu. Tapi dia marah, yes, normal. Itu adalah kecenderungan, nampak ya? Kecenderungan kita untuk marah pada satu perkara yang betul kita marah. Tapi di sini ialah bagaimana kita mengawal rasa marah itu. Kerana begini, kalau kita tak kawal tadi, kita boleh buat perkara yang lebih teruk, yang melanggar syariat. Kita jumpa perempuan tu, kita tarik tudung dia. Drama sikit lah. Boleh ke buat gitu? Kan? Maknanya kita buat perkara-perkara yang bukan-bukan lah. Sebab apa? Kita ikut perasaan kita. Sebab kita dah tak boleh kawal. Kita terlampau marah. Aku tak suka, aku benci, aku geram, aku rasa nak bunuh orang tu. Pisau dekat rumah tu, ya, nampak cantik je, rasa macam gitu. Perasaan kita, ini kecenderungan ya, saya cerita tentang tapi jangan buat. Jangan buat, ini kecenderungan. Saya bagi contoh untuk kita mudah faham sebagai seorang perempuan. Kita rasa, rasa nak ambil pisau, nak tore-tore muka dia. Ini kecenderungan yang ada dalam hati kita. Tapi kalau kita tak kawal, kita boleh buat perkara itu.
Nampak ya? Kita tak boleh nak kawal tadi kecenderungan hawa nafsu kita. Betul-betul babe. Ambil pisau dekat dapur tu. Mana rumah dia mana? Tampines blok berapa? Macam tu kan. Woodlands jauh pula. Tak apa, Woodlands pun Woodlands lah. Johor tak apa, aku naik VTL pun VTL lah. Naik. Sebab apa? Kita ikut kepada kecenderungan hati kita. Kemarahan, kegeraman dan kesakitan hati itu tadi. Tetapi bila kita ni berjihad melawan nafsu kita, kita marah macam mana, geram macam mana, sakit hati macam mana sekalipun, kita akan tahan. Dan bagi saya, wanita yang cantik ialah wanita yang dia melawan hawa nafsunya. Ramai orang tidak melihat kecantikan daripada sudut itu. Kita nak jadi wanita yang cantik, jiwa dan raga. Kita bincang tentang penawar hati kan. Kita nak hati kita cantik ni muslimah. Kita nak luaran kita cantik. Kebiasaannya ia bermula daripada hati kita. Bila hati kita cantik, luaran kita juga akan terlihat indah. Antaranya ialah dengan melawan nafsu yang ada pada hati kita. Keinginan, kecenderungan yang dia betul-betul. Tapi kalau kita berjaya, bermakna benarlah, cantiklah diri kita. Sebab apa? Orang yang dia boleh lawan, ya, dia boleh lawan ni hawa nafsu dia, kecenderungan dia boleh kawal apa yang dia nak cakap. Ya? Kita rasa tadi kita boleh ni kalau ikutkan perasaan memanglah ni. Maaf ya saya kena maki luar dalam macam tu. Memang ni kena ni. Tapi kenapa kita tak ucapkan perkataan yang tidak baik, kita tak maki, tak hina, kita tak kutuk. Kalau boleh ikut rasa keturunan dia pun kita nak kutuk. Tapi kenapa tak buat begitu? Sebab kita mampu untuk melawan tadi, berjihad melawan hawa nafsu kita. Perkara ini dia standard dalam hidup kita. Ya, dia berlaku sehari-hari, every day, setiap hari berlaku dalam hidup kita. Jihad melawan hawa nafsu ni bukan hari ini saja muslimah, ataupun bukan kerana bila dia berlaku satu isu baru kita nak lawan, tapi setiap hari dalam hidup kita, kita berjuang dengan satu perjuangan untuk melawan apa yang ada dalam hati kita ini. Kecenderungan. Mungkin ada orang kecenderungannya beli jubah aja. Contoh kan. Kecenderungannya beli jubah aja 24 jam. Tadi baru balik dah daripada Gelang. Dia buka Facebook, dia berkenan satu jubah, dia beli lagi. Ada orang begitu. Dia tak boleh nak kawal kecenderungan dia membeli. Tapi kita perlu kawal keadaan tersebut. Tak boleh kawal makan. Tak boleh kawal banyak benda, tak boleh kawal. Namun sebagai orang yang nak berjuang tadi, yang Nabi kata sebagai kemuncaknya, kita jadi seorang muslimah, kita jadi orang yang jaga solat kita, tapi bagaimana jihad kita melawan hawa nafsu kita? Yang merupakan kemuncak kepada segala-galanya dalam urusan agama kita. Kalau kita boleh kawal, itulah orang kata jihad yang paling besar. Jihad yang paling utama. Tenang hidup kita. Dia tak ada permusuhan, tidak ada perkara-perkara yang menyakitkan. Kita lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Kerana apa? Kita dah berjaya melawan hawa nafsu kita. Kenapa Nabi kata ia perkara yang paling utama? Sebab kita ni dalam hidup kita ada banyak isu. Kita ada banyak problem, kita ada banyak masalah. Tapi kalau masalah yang satu ni kita tak boleh nak kontrol, bagaimana kita nak kawal masalah yang lebih besar? Sebab itu di kalangan para ulama, ya, dia kata begini. Bagaimana orang ni dia nak keluar berjihad di medan perang kalau yang satu ni dia tak boleh nak jihad lagi? Sebab tu dia menjadi perkara yang paling besar yang perlu kita kawal. Contoh saya kata, jika sekiranya orang ni ataupun di kalangan para sahabat, saya nak relate dengan pada zaman Nabi SAW. Orang pergi perang, kalau orang mereka ni di kalangan para sahabat, mereka tak dapat untuk kawal hawa nafsu mereka, dalam peperangan ada banyak kezaliman akan berlaku. Padahal Nabi SAW hingga kita kata hatta dalam waktu berperang pun kezaliman itu tidak ada.
Kalau kita nak lawan, kita lawan orang dekat medan perang saja, yang duduk rumah jangan kacau. Begitu. Ini keindahan peperangan dalam agama kita yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tak kacau kanak-kanak, orang tua renta, wanita. Jihad dalam Islam dia tak usik orang-orang yang tak ada berkenaan, yang hanya berada dalam medan perang itu sahajalah yang menjadi lawannya. Tapi bayangkan kalau kita ni tak, kalau di kalangan para sahabat ataupun di kalangan mereka yang mengikuti peperangan pada zaman Nabi SAW, mereka di kalangan orang yang asalnya tak mampu untuk melawan hawa nafsu mereka, terus pergi berperang. Dia tak akan kira, yang penting engkau musuh, aku akan habiskan. Dia tak akan kira begitu. Sebab itu Nabi kata kepada para sahabat, kalau di kalangan musuh kamu ada yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, haram untuk bunuh. Tapi kalau kita ikut hawa nafsu dalam peperangan itu, tak kisah kau musuh, tantang ni dedek lah, kita bunuh. Kenapa jadi sedemikian? Kerana kita ikut kepada hawa nafsu kita. Sebab itu ia menjadi satu jihad yang paling besar, yang perlu kita lawan setiap hari. Keinginan-keinginan yang ada dalam hati kita ini. Kita lagi-lagi orang perempuan, orang kata banyak keinginan dia. Antaranya apa? Tengok muka Kak Sumat, manalah tahu keinginan masing-masing lah ya. Kita ada banyak keinginan-keinginan yang kadang-kadang kita sedih, kenapa saya tak dapat? Kenapa orang lain dapat? Begitu kadang-kadang kan? Kita sedih, kita nampak kita ada satu keinginan, kita ada satu kemahuan, tapi kita tak dapat keinginan dan kemahuan tersebut. Namun sebaliknya kita nampak kawan kita pula yang dapat. Orang yang tak dapat kawal kecenderungan hawa nafsunya, besar kemungkinan dia akan jadi orang yang dengki. Ini pentingnya ya. Besar kemungkinan dia akan jadi orang yang dengki, yang mana kemudian dia akan merosakkan dan memudaratkan kehidupan orang lain. Mata dia merah, kan? Geramnya laku si Sakinah ni. Lah, minggu-minggu pakai jubah lawa-lawa. Macam gitu kan. Aku rasa nak koyak je baju dia tu. Orang tengok gitu. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Kan? Geram je aku dengan ni. Aku doa-doa lah ya, mudah-mudahan habis duit dia. Tak payah dia beli baju lagi. Macam tu. Ini dengki namanya. Tak boleh buat macam tu. Kenapa kita sampai berdoa begitu? Kita kalau tak boleh nak lawan kehendak hati kita, kemahuan hati kita, kita akan doa yang bukan-bukan tentang orang lain. Tak kira siapa dia. Kita sebagai ibu, contoh saya kata, kita sebagai ibu, kita kena lawan apa yang ada pada hati kita ini tentang anak-anak kita ni. Sebab kadang-kadang anak kita ni orang kata cekik darah. Perangai tak boleh nak angkat. Aku dah tak boleh angkat dengan anak aku ni. Tapi kalau kita tak boleh nak kawal, kan, hawa nafsu kita, kita boleh doa yang bukan-bukan untuk anak kita. Sebab itu penting. Seorang ibu, seorang wanita, dia ni kawal, dia sentiasa berjihad melawan hawa nafsunya kerana ia berkait rapat dengan segenap kehidupan dia. Tindakan dia, tutur bicara dia, akhlak dia, dan terlebih-lebih lagi doa yang dia panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu je dia bertitik tolak daripada hawa nafsu kita. Jadi kalau kita mampu untuk mengawal, dia penting sekarang ialah kemampuan dan juga kesungguhan untuk mengawal, untuk melawan nafsu yang ada. Kita tak boleh kata kita kena lenyapkan nafsu kita, tak. Saya tak ajar begitu. Kalau kita kata nak lenyapkan hawa nafsu, sudah macam mana? Macam mana hidup ni kan? Dah tak ada perasaan nak hidup maknanya tu. Kalau orang yang tak ada hawa nafsu, hanya orang mati je tak ada hawa nafsu, kita kata. Kita tak boleh nak hilangkan hawa nafsu kita. Tapi yang boleh kita buat ialah mengawal dan tidak ikut kepada hawa nafsu itu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ya, ada berfirman. Allah kata apa? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nazi'at pada ayat yang ke-40 hingga 41, Allah ingatkan kepada kita, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Surah An-Nazi'at ayat yang ke-40.
Allah ingatkan orang yang mana dia berada di hadapan Allah dalam keadaan yang dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dia daripada hawa nafsu. Allah tak kata dia menghilangkan hawa nafsunya, tak. Tapi Allah kata dia menahan hawa nafsunya. Allah janjikan dengan syurga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-41 dalam surah An-Nazi'at, Allah kata fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya syurga itulah tempat dia untuk kembali. Maknanya ganjaran besar Allah peruntukkan bagi mereka yang benar-benar berjuang, berjihad, melawan ataupun dia berusaha untuk mengekang hawa nafsunya. Allah berikan kepada mereka dengan syurga. Yang bagi saya inilah sebesar-besar ganjaran untuk sebesar-besar perjuangan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan di sini disebutkannya dalam kitab kita, siapa pun yang berjihad melawan keempat hal ini kerana Allah. Kita berjihad melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita, melawan syaitan. Kalau kita dah berjaya melawan hawa nafsu dan diri, bermakna syaitan juga berjaya untuk dilawan. Begitu juga melawan kehendak kehidupan dunia kita, kan? Ni empat perkara tu tadi. Dia kata pasti akan diberikan petunjuk untuk meniti jalan-jalan menggapai redanya yang akan menghantar ke dalam syurga. Akan tetapi bagaimana? Sesiapa yang meninggalkan jihad, maknanya siapa yang meninggalkan perjuangan untuk melawan hawa nafsu, dia tak kisah dah, kan? Dia ikut rasa dia. Sebab tu kita ada pepatah kata apa? Kalau ikut hati, mati. Kalau ikut rasa, binasa. Betul lah. Orang Melayu pandai. Mantap akidahnya orang Melayu ni. Ikut hati, mati. Ikut rasa, binasa. Sebab itu kita ni kalau ikut kecenderungan hawa nafsu, dia kata orang yang begini dia tak dapat petunjuk Allah. Tapi kalau dia betul-betul menjaga tu tadi kan, dia akan diberikan petunjuk untuk meniti jalan-jalan menggapai redanya yang akan menghantar ke dalam syurga, yang mana kalau dia tinggalkan, nescaya dia tidak akan mendapat hidayah, dia tak dapat petunjuk Allah sesuai dengan kadar jihad yang ditinggalkan olehnya. Dan di sini kita ada seorang di kalangan ulama ditampilkan pendapatnya pada muka surat 247 yang bernama Al-Junaid. Diletakkan sedikit di situ kita panggil apa ni? Biodata Al-Junaid di situ, nanti boleh baca ya. Yang mana beliau berkata ataupun beliau berpendapat maksud ayat ini ialah orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsu. Ayat ini kembali kepada surah Al-Ankabut ayat 69 tadi ya. Orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsu mereka kerana kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan cara bertaubat. Kami benar-benar akan memberi mereka petunjuk menuju jalan-jalan keikhlasan. Seseorang tidak akan mampu memerangi musuh yang nampak sebelum dia boleh mengalahkan musuh yang tersembunyi di batinnya. Jadi hawa nafsu ni musuh yang tersembunyi dalam batin kita. Maka sebab itu disebutkan bahawa kita ni akan boleh melawan apa sahaja perkara yang ada di hadapan kita jika kita sendiri sudah mampu untuk mengawal ataupun mengalahkan musuh yang ada dalam diri kita. Baik, dengan kata lain, apabila seseorang telah menang dalam peperangan melawan musuh batinnya, iaitu hawa nafsunya, maka dia akan menang dalam peperangan melawan musuh zahirnya. Tapi sebaliknya, jika orang itu kalah dalam peperangan melawan musuh yang tidak nampak, nescaya dia dikalahkan pula oleh musuh yang nampak. Sebab itu Nabi SAW memberikan kepada kita dengan tiga nasihat ataupun tiga keadaan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Nabi kata, "Thalathun muhlikat." Kita ada tiga perkara yang membinasakan dalam kehidupan kita ini. Thalathun
muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan dalam kehidupan kita. Pertama, Nabi sebutkan syuhun muta'un. Perkara pertama yang membinasakan hidup kita ialah bila kita ini jadi orang yang bakhil dan kita taat dengan kebakhilan tersebut. Dia kedekut, kemudian dia ikut kedekut dia itulah. Kan dia betul-betul tahan tangan dia ni supaya dia tidak bersedekah. Orang yang bakhil. Kalau senang nak kata orang yang bakhil lah senang itu. Bakhil sangat-sangat. Tapi dalam bahasa Arabnya, Nabi sebut syuhun muta'un. Syuhun muta'un. Orang yang kikir, yang taat dengan kekikirannya. Ataupun orang yang bakhil, yang mana dia betul-betul ikut taat dengan kebakhilan yang ada pada diri dia. Ini pertama. Kebinasaan yang kedua, Nabi sebutkan wahawan muttaba'un. Ini bertepatan dengan konteks perbincangan kita. Dia ikut hawa nafsu dia. Orang yang ikut hawa nafsu dia akan binasa, sebagaimana perbincangan-perbincangan yang telah saya tampilkan tadi dengan dalil-dalilnya, dengan pendapat di kalangan para ulama, dengan ayat Al-Quran yang tadi dalam surah An-Nazi'at pada ayat yang ke-40 hingga 41. Dan Nabi kata inilah ya antara kecelakaan, iaitu wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Kita ada yang ketiga. Yang ketiga, Nabi kata wa i'jabul mar'i bi nafsih. Orang yang mana dia takjub dengan diri dia. Ini tentang ujub. Dia bangga dengan diri dia. Dalam hati dia sentiasa rasa orang lain tak bagus, dia saja yang bagus. Kerana orang yang begini, dia tak perasan diri dia ada kekurangan. Dia akan sentiasa rasa dia bagus. Sampai dia tak nampak di mana cacat celah yang ada pada diri dia dan dia tidak mahu memperbaiki diri dia. Sebab itu dia binasa. Kita kalau dah rasa kita ke atas dan kita tak nampak dah orang lain. Ni binasa namanya. Dan kita tak boleh nak terima apa yang orang cakap tentang diri kita. Kita tak adalah aku bagus apa macam tu kan. Aku bagus apa pandai mata kau tu tak nampak. Kita akan cakap gitu. Kita akan mula memandang rendah pada orang lain. Sebab tu Nabi senaraikan ia sebagai antara 3 kebinasaan itu tadi. Okay, pertama tadi apa? Orang yang bakhil. Kedua, mereka yang mengikuti hawa nafsu. Dan ketiga, mereka yang takjub pada diri dia. Namun, Nabi juga ada sebutkan tentang 3 kejayaan ataupun jalan keselamatan bagi diri seseorang. Masih lagi dalam hadis yang sama, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, Nabi menyambung sabda baginda. Nabi sebut, wa thalathun munjiyat. Tadi ada 3 kebinasaan. Sekarang Nabi sebut tentang 3 keselamatan dalam hidup kita. 3 kebinasaan tadi kita dah ingat, kita tinggalkan, jangan kita buat. Antaranya ialah tidak ikut hawa nafsu kita. Okey, letak tepi, kita tinggalkan. Sekarang Nabi sebut tentang 3 keselamatan. Pertama, Nabi sebutkan di sini, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Kita nak selamat dalam hidup kita, kita tinggalkan 3 perkara tadi yang memberikan kebinasaan. Lalu di sini Nabi SAW ingatkan kepada kita, kalian nak selamat, jadilah orang yang takut kepada Allah, tidak kira ketika dalam keadaan sendiri ataupun di tengah orang ramai. Kerana begini, boleh jadi dalam hidup kita, kita boleh menunjukkan ketakutan kita kepada Allah ketika kita berada di tengah orang ramai. Ketika kita bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan ahli keluarga kita. Tapi di saat kita sendiri, tidak ada mata-mata yang melihat kita, tak ada orang di sebelah kita, bagaimana ketakwaan kita ataupun ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita boleh berdalih, kita kata tak ada orang nampak saya. Kan? Tak ada orang nampak saya. Boleh buat apa dosa saya nak buat. Kan? Tak ada orang nampak. Kita boleh berdalih begitu. Tapi kita lupa, kita ada CCTV yang tak pernah mati.
Yang tak perlu kita charge, tak perlu kita nak angkat, tukar, renew model ke apa, tak perlu. CCTV Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita nak selamat, Nabi kata pertama sekali, engkau takut kepada Allah, tidak kira pada waktu kamu sendiri, fisir. Sir ni maksudnya rahsia. Okey, ketika kamu dalam keadaan sendiri ataupun ketika kamu berada dalam keadaan yang terang-terangan, yang orang boleh nampak. Jika dalam kedua-dua keadaan ini kamu takut kepada Allah, selamatlah kamu. Dunia dan akhirat. Kedua, Nabi sebutkan di sini, wal qasdu fil faqri wal ghina. Maknanya ialah kamu dalam keadaan yang bersederhana, tidak kira kamu dalam keadaan yang fakir ataupun kamu dalam keadaan yang kaya. Maknanya berpada-pada. Dia moderate, kita kata. Dia bersederhana. Kita mungkin, orang kalau kaya dia ada banyak duit kan, tak kisahlah. Tapi itu juga ujian bagi diri dia. Bagaimana dia nak kawal tadi kekayaan dia miliki. Kita banyak duit, banyak sangat-sangat, oh tak apalah, saya nak beli sampai 10 biji kereta, contoh. Tapi kita guna tak? 10, kat Singapura susah lah nak beli 10 kereta. Satu kereta pun susah, kita kat Singapura apatah lagi 10. Tapi kita nak kata, kalau orang tu dah kaya sangat, dia boleh beli apa saja yang dia inginkan. Di sinilah datangnya orang kata kesederhanaan. Kita gunakan kekayaan kita untuk sesuatu yang kita perlu. Begitu juga di saat kita tidak ada apa-apa. Kenapa Nabi kata sedemikian? Kerana mungkin dalam keadaan kita tak ada apa-apa, oh kita ni rasa macam yang besar. Belanjanya lebih daripada OKB, orang kaya baru, macam tu kan. Padahal tak ada duit. Nampak ya? Padahal dia tak ada duit. Tapi dia nak tunjuk pada orang, aku kaya, aku banyak duit. Itu yang menyebabkan dia berhutang, nampak ya? Dia berhutang, pinjam sana, pinjam sini, tak bayar. Tapi kalau kita letakkan al-qasdu itu tadi, iaitu kesederhanaan, tak kira sama ada kita kaya ataupun kita tidak kaya, semuanya terkawal. Kita akan selamat. Dunia dan akhirat. Terakhir, yang ketiga di sini. Nabi kata, wal adlu fil ghadabi war ridha. Kamu mampu untuk berlaku adil ketika kamu dalam keadaan marah dan juga kamu dalam keadaan redha. Kita boleh berlaku adil saat kita marah, saat kita suka. Maknanya suka tu maksud saya dalam keadaan yang kita redha lah, kita tenang sahaja. Biasanya benda-benda yang adil ni kan, perkara-perkara adil ni, bila kita tenang-tenang tu boleh adil lah. Tapi kalau kita marah, keadilan itu susah sedikit. Keadilannya susah sedikit. Tapi kalau kita nak ada jalan yang selamat, di sini Nabi kata, letakkan keadilan itu pada kedua-dua keadaan. Tak kira dalam keadaan kamu marah ataupun dalam keadaan kamu redha. InsyaAllah kamu akan selamat. Jadi ada 3 tadi, 3 kebinasaan, 3 keselamatan, yang mana bagi saya ketiga-tiganya adalah perjuangan untuk diperangi. Okey? Maksud saya yang ketiga-tiga tadi, kebinasaan tadi kan, kebakhilan kita, ikut hawa nafsu, kemudian benda yang i'jabul mar'i, kita takjub pada diri kita sendiri, itu merupakan antara jihad yang perlu kita perjuangkan. Sama juga, walaupun tentang jalan keselamatan itu tadi, kita mesti berjuang untuk berada pada jalan tersebut. Iaitu tadi, takut kepada Allah. Dia perlukan kepada jihad tu. Khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah ketika di tengah orang ramai dan juga ketika kita sendirian. Ia perjuangan. Perjuangan yang betul-betul. Orang kata kalau tak betul-betul tu memanglah kita akan langgar. Sebab kita sendiri. Sama juga tadi. Ketika kita nak menghabiskan harta kita, dalam keadaan kita senang, kita susah. Itu juga memerlukan kepada perjuangan yang tinggi. Akhir sekali tadi apa kita sebut? Orang yang nak berlaku adil. Dalam keadaan redha, dalam keadaan dia marah, itu juga perjuangan. Kesemua tadi, kalau kita rangkumkan, ia ada kaitan dengan hawa nafsu kita.
kecenderungan yang ada dalam hati kita. Jika ia dapat dikawal, dapat diperangi, kan, kita tak ikutlah. Orang kata tak ikutkan apa yang terkandung dalam hawa nafsu tu tadi. Kalau kita ikut pun kita ikut untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jalan kebinasaan tadi kita dapat hindari, kita akan masuk kepada jalan keselamatan. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan di Masjid Darul Ghufran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa ya, kekuatan ya untuk terus istiqamah mengikuti pengajian-pengajian agama. Jadi saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.